Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai murid tahun 3. Bertemu lagi kita dengan cikgu dalam PDP online. Jadi hari ini cikgu akan kongsikan lagi satu lagi kemahiran matematik yang perlu kita pelajari di tahun 3, yaitu tajuk pecahan. Jadi kita akan saksikan sama-sama PDP cikgu pada kali ini. Seperti biasa akan dibantu oleh Microsoft PowerPoint. Baik, kita saksikan sebentar lagi. Murid-murid, hari ini kita akan sambung lagi topik pecahan, yang mana standar pembelajaran untuk PDP kali ini ialah 3.1.6, yaitu menolak dua pecahan wajar melibatkan penyebut yang sama. Ya, melibatkan penyebut yang sama. Baik, kita tengok contoh yang pertama, bagaimana kita hendak menolak dua pecahan wajar melibatkan penyebut yang sama menggunakan gambar raja pangkah pecahan. Baik, kita tengok soalan yang pertama. 5/6 tolak 4/6. Baik, kalau kita lihat di situ, penyebut bagi kedua-dua pecahan itu adalah sama. Jadi adalah mudah bagi murid-murid untuk menolak sekiranya pecahannya telah sama. Jadi caranya kita menggunakan gambar raja. Kita lihat gambar raja yang pertama, yaitu 5/6. Baik, daripada 5/6 ini kita boleh terus tolak sebab penyebutnya adalah sama. Jadi 5/6 ini kita tolak, yaitu kita pangkah 4 daripada 5 bahagian pecahan yang berwarna. Itu yang pertama, 1, 2, 3, dan 4. Apabila kita telah pangkah 4, ini bermakna pecahan yang tinggal daripada keseluruhan 6, pada 6 bahagian pecahan itu adalah 1/6. Baik, mudahkan murid-murid. Baik, kita lihat pula contoh yang kedua, yang mana kita menggunakan gambar raja penolakan pecahan, yaitu kaedah menggunakan gambar raja penolakan pecahan. Baik, kita tengok satu soalan, yaitu 6/7 tolak 4/7. Oke, penyebutnya adalah sama. Jadi kita boleh terus tolak. Jadi bagaimana kita hendak menggunakan gambar raja penolakan pecahan? Baik, caranya kita bahagikan kepada 7 bahagian, dan 6 bahagian itu telah dilorikkan ataupun telah dihitamkan. Baik, kita tolak daripada 6 bahagian yang berlorek, kita asingkan, kita tolakkan 4 daripada kawasan yang berlorek. Itu kita keluarkan 4 kawasan yang berlorek. Baik, apabila kita tolak-tolak 4 bahagian yang berlorek, ini bermakna kawasan yang tinggal daripada bahagian yang hijau itu ialah 2/7. Baik, mudahkan murid-murid. Jadi 6/7 tolak 4/7 menggunakan gambar raja penolakan pecahan bersamaan dengan 2/7. Baik, seterusnya kaedah yang ketiga ataupun contoh yang ketiga. Yang ketiga, kita menggunakan kaedah penolakan dan pemansuhan pecahan. Baik, kita tengok soalannya. 7/10 tolak 3/10, yang mana penyebutnya sama, boleh terus tolak. Kita tolakkan terus 7 tolak 3 bersamaan dengan 4/10. Baik, 4/10 ini merupakan nombor genap. Jadi kedua-dua ini boleh dibahagi dengan 2. Jadi kita masukkan nombor genap ini dan kita masukkan dan kita kecilkan dengan cara kita bahagikan dengan 2. Yaitu 10 bahagi 2 dan 4 bahagi 2. Dan apabila kita bahagi, ia akan menjadi pecahan termudah, yaitu 2/5. Jadi soalannya 7/10
tolak 3/10 bersamaan dengan jawapannya 2/5. Baik, seterusnya contoh keempat. Kaedah yang keempat, menolak pecahan menggunakan garis nombor. Baik, sebelum ni telah cikgu ajar cara menambah pecahan menggunakan garis nombor. Baik, pada kali ini kita tengok pula bagaimana hendak menolak menggunakan garis nombor. Baik, kita tengok contoh soalannya. 4/5 tolak 2/5. Jadi kita tengok 4/5, di manakah 4/5 itu? Di situ. Okey, keseluruhan bahagian ada 5. Jadi 4/5 terletak di kawasan merah. 4/5. Jadi kita tolak 2/5, iaitu kita tolak 1/5 dan 2/5. Jadi jawapannya ialah 2/5. Dia ke belakang. Anak panahnya ke belakang sebab ia adalah operasi tolak. Jadi jawapannya ialah 2/5. Senangkan murid-murid? Baik, seterusnya contoh yang kelima, bagaimana kita hendak menyelesaikan tolak pecahan yang melibatkan penyebut yang sama. Baik, kita tengok ayat matematiknya. Tolak 3/8 daripada 7/8. Bagaimana kita hendak buat begini murid-murid? Caranya kita ambil daripadanya, itu maksudnya itu adalah nombor asalnya, yaitu 7/8 ditolak dengan 3/8. Jadi jangan murid-murid keliru. Jangan pula murid-murid letak 3/8 tolak 7/8. Sebab kita tengok di situ kata kuncinya daripada. Maknanya 7/8 tolak 3/8. Jadi kita boleh tolak terus disebabkan oleh penyebutnya adalah sama, yaitu 8. Okey, boleh tolak terus. Maknanya 7 tolak 3 bersamaan dengan 4 dan 8. Jadi jawapannya ialah 4/8. Baik murid-murid, adakah ini jawapan yang terakhir? Baik, 4 dan 8 ini merupakan nombor yang berada di sifir 4. Maknanya kedua-dua nombor itu boleh dibahagikan dengan 4, yaitu dengan cara kita mansuhkan ataupun kita kecilkan. Yang mana 8 bahagi 4 dan 4 bahagi 4. Dan apabila kita bahagikan 4 bahagi 4 bersamaan dengan 1 dan 8 bahagi 4 sama dengan 2. Jadi 7/8 tolak 3/8 bersamaan dengan 1/2. Boleh kan murid-murid? Baik, sekian sahaja PDP online cikgu pada sesi kali ini. Semoga perkongsian tadi semua murid tahun 3 dapat menyelesaikan penolakan pecahan yang melibatkan penyebut yang sama. Sebagai latihan, murid-murid boleh menjawab soalan di buku kerja matematik muka surat 61. Jadi apa yang cikgu terangkan tadi boleh kita jawab di muka surat 61. Jadi cikgu harap murid-murid dapat menyelesaikan kerja yang cikgu bagi. Selamat maju jaya. Sampai jumpa lagi di PDP akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.